Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran. Alhamdulillah, pada malam ni kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk kita solat berjemaah bersama-sama, dan insya-Allah sebentar lagi kita akan kongsikan sedikit ilmu dalam bidang yang dipanggil fiqh al-mawaris, atau apa yang dipanggil ilmu pewarisan, atau apa yang dipanggil ilmu faraid tajuk yang saya bawa pada malam ni ialah mengenai wasiat Mungkin sebelum ni pernah ada dibicarakan di sini, namun saya cuba bawa beberapa isu ataupun topik yang agak mungkin belum dibicarakan sebelum ni iaitu tajuk malam ni adalah wasiat yang tersurat dan yang tersirat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Maknanya kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan harta, hendaklah dia membuat wasiat kepada ataupun untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik mengikut peraturan agama, sebagai satu kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Ayat ni sebenarnya ramai orang dia agak terkeliru lah sebabnya kalau kita tengok dalam tafsir Ibn Katsir dia ada ayat-ayat lain yang selepas tu yang perlu kita lihat kalau kita tengok secara direct, maknanya berwasiat itu kepada ibu bapa dan kerabat. Namun begitu tuan-tuan kena tengok juga ayat-ayat lain yang dalam Al-Quran ni, kita tak boleh nak tafsir hanya ayat tu saja, dalam konteks ayat tu Sebenarnya bila turun ayat-ayat yang lain seperti ayat dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176 dia menasahkan ayat surah Al-Baqarah 180 ni disebut dalam ayat 11 surah An-Nisa tu sebanyak 2 kali, disebut dalam surah An-Nisa ayat 12 sebanyak 3 kali, tak silap saya Dalam tu ada sepotong ayat disebut mim ba'di wasiyati yusi biha aw dain maknanya selesaikan wasiat, selesaikan hutang lebih dahulu, baru difaraidkan harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi wasiat ni sebenarnya bagaimana, ini yang kita nak bicarakan Kalau kita tengok satu lagi rujukan juga selain daripada Al-Quran, kita tengok satu hadis Satu hadis yang disebut Rasulullah SAW Inna Allah a'ta li kulli dhi haqqin haqqahu, kata Rasulullah Sesungguhnya Allah SWT telah pun memberi setiap orang itu yang mempunyai hak itu akan haknya. Maknanya setiap orang ni tuan-tuan kalau kita tengok dalam ayat 11, ayat 12 tu didetailkan bahagian masing-masing, berapa bahagian masing-masing dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 tu. Jadi Rasulullah kata apa seterusnya? Fala wasiyata liwaris. Maknanya wasiat tidak harus lagi berwasiat kepada ahli waris. Kalau kita tengok adalah ayat yang saya baca mula-mula tadi tu, surah Al-Baqarah 180 tadi tu, directly makna dia, kita bila berwasiat kepada siapa? Kepada ibu bapa dan juga kepada kerabat. Jadi bila turunnya ayat surah An-Nisa ni, ayat 11, ayat 12, ayat 176 tu, dia menasahkan surah Al-Baqarah ayat 180.
Ini jumhur ulama berpendapat bahawa wasiat hanyalah kepada bukan waris saja, ya. Maknanya waris sudah ada apa? Sudah ada bahagian dalam faraid. Itu yang kita nak bincang pada hari ini. Jadi apa makna wasiat, ya? Wasiat ni kalau ikut maknanya di sini dia ada segi asal, ya, daripada kataan wasa, ya. Wasa ni iaitu berarti pesan. Pesan lah. Secara umumnya wasiat ni kita pesan, ya, berpesan ataupun wasiat ni ia juga bermaksud memindah milik, ya, meminta untuk berbelas ihsan atau berbuat baik pada seseorang dan berpesan atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Maknanya kita tinggal pesan pada seseorang lah. Lebih-lebih lagi kalau kita nak pesan, mestilah kita pesan pada seseorang, kita buat pesanan, itu maksudnya, ya. Selain itu wasiat juga bermaksud isal, yang berarti hubungan atau sambungan, ya, iaitu seseorang yang memberi wasiat akan bersambung kebaikan yang dilakukannya di dunia dengan ganjaran pahala setelah dia meninggal. Mana wasiat ni sebelum meninggal lah, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kepada orang yang ada harta lah. Oleh itu wasiat dari segi bahasa ialah seorang yang berjanji atau berpesan kepada seseorang yang lain supaya melaksanakan sesuatu perbuatan atau urusannya semasa hidup selepas kematiannya, bermaksud memberi harta kepada seseorang yang lain. Maknanya dia pesan ni masa hidup, tuan-tuan, ya. Pesan masa hidup, tapi pesanan itu dia laksanakan selepas kematian dia. Itu makna wasiat sebenarnya, ya. Pesan sekarang. Tapi kan nanti kita akan bincang buat hibah lah. Hibah tu hibah lain, ya. Hibah kita buat pada masa kita hidup. Ya. Dari segi istilahnya syarak, dari segi istilah syarak, wasiat bermaksud pemilikan selepas kematian. Jelas, ya. Wasiatnya pemilikan selepas kematian atau memberi milik harta kepada seorang selepas kematian secara sukarela, sama ada diberikan itu sama ada berbentuk ain. Ain ni maknanya fizikal lah. Macam rumah, kita beri, kata orang, kita wasiatkan rumah ni kepada seseorang, ya. Ataupun manfaat harta, maknanya sama ada rumah tu ataupun setengah orang diwasiatkan hasil daripada rumah. Mungkin dia kata sewa rumah, ambil sewa rumah ataupun duduk kat rumah tu saja, tapi pemilikan dia tak bagi. Contoh ada juga macam tu wasiat, ya. Dia wasiat seorang, tak apa, mu duduk lah, selagi mu nak mu duduk lah, dia kata. Tapi pemilikan rumah tu dia tak bagi kat orang tu. Itu makna bagi manfaat lah tu, ya. Akad wasiat berbeza dengan cara pemilikan akad harta yang lain seperti akad hibah, jual beli dan sewaan. Walaupun wasiat merupakan akad pemindahan atau pemberi milik kepada orang lain secara sukarela, namun ia berkuat kuasa selepas kematian, berbeza dengan akad hibah yang berkuat kuasa ketika hidup. Nampak beza, kan? Hibah masa hidup. Hibah ni maknanya kalau kita beri masa hidup lah, ya. Wasiat ni beri tapi selepas kematian. Ada beza, tuan-tuan. Nanti kita bincang lanjut lah bab hibah, ya. Akad wasiat juga berbeza dengan akad jual beli dan akad sewaan, kerana wasiat merupakan akad yang dilakukan secara sukarela dan tidak perlu kepada gantian atau balasan, sama ada dari segi manfaat atau ain harta. Mana wasiat ni tidak mengharapkan balasan lah, ya. Mana dibuat secara sukarela, tuan-tuan, ya. Jadi banyak orang kita ni, isu yang kita bincang tadi tu, ya, banyak orang kita ni wasiat kepada siapa sebenarnya wasiat ni. Nanti kita bincang saya lanjut, ya. Ini disebut, saya cuba ringkas-ringkaslah, ya. Jadi dari segi hukumnya jelas, tuan-tuan, ya. Wasiat ni kita buat semasa hidup, pelaksanaan dia selepas kematian. Apa antara hikmah dia kita buat wasiat ni, ya? Antara hikmah-hikmah dalam untuk berwasiat ni, apa dia hikmah dia? Yang pertamanya, pewasiat memperoleh ganjaran pahala, ya, dan kebaikan daripada wasiat dengan mendapat kedamaian dan kemenangan di akhirat. Ini terlaksana segala kewajipan dan hutang yang belum sempat ditunaikan semasa hidup pewasiat, sama ada hutang dengan Allah ataupun hutang sama manusia. Dia kalau hutang ni tak perlu wasiat, tuan-tuan, ya. Hutang ni tak perlu wasiat sebenarnya, sebab hutang adalah kewajipan untuk ditunaikan, ya. Adalah kewajipan, tak perlu wasiat sebenarnya, ya. Kalau semati ni ada harta, dia ada hutang, itu disebut dalam Quran dalam surah Nisa tu, ya.
Mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Selesaikan hutang dan selesaikan wasiat dan selesaikan hutang. Tapi jumhur ulama mengatakan selesaikan hutang dulu baru selesaikan wasiat. Nampak? Walaupun dia sebut tadi mim ba'di wasiyati, wasiat dulu tak? Baru sebut hutang. Tapi jumhur ulama mengatakan selesai hutang dulu baru wasiat. Ini tuan-tuan. Sebab kalau ada harta, harta pusaka ni bukan terus diparaid. Secara umumnya memanglah harta yang ditinggalkan oleh semati ini mesti wajib diparaidkan. Namun begitu ada turutan-turutan ataupun hak yang perlu ditunaikan oleh waris-waris sebelum pembahagian pusaka dibuat. Nanti saya tunjukkan secara aturan di macam mana. Yang seterusnya, antara hikmah wasiat ini ialah membalas kebajikan seseorang yang ketika hayat berwasiat. Dia contohnya ialah ada orang-orang tertentu. Contoh adik-beradik kan. Dia wasiat, sebab tuan-tuan kalau disebut tadi ada ulama mengatakan juga wasiat ni yang lebih afdal kepada waris kita yang terdekat yang tidak menerima bahagian. Contoh kita ada adik-beradik kan. Kita nak buat wasiat. Wasiat kepada adik-beradik. Tapi orang kita ni jarang wasiat adik-beradik tak. Dia wasiat kepada orang lain ataupun kepada waris dia sendiri. Dia tak wasiat kepada adik-beradik. Seterusnya, kebajikan atau kebaikan pewasiat akan sentiasa disebut-sebut selepas kematian. Sebab ada setengah orang dia nak wasiat lah. Itu antara hikmah dia lah. Kaum kerabat pewasiat mendapat faedah kerana kebiasaannya wasiat ditujukan kepada kaum keluarga yang tidak menerima pusaka. Maknanya dia tidak berhak mendapat bahagian dalam faraid. Ni ramai dia panggil zawil al-arham. Nanti kita bincang bab faraid ni. Zawil al-arham tidak berhak mendapat bahagian. Dia zawil arham. Dia cuma waris yang orang panggil jauh. Waris jauh dia panggil. Kalau setengah ustaz dia panggil tema, dia panggil apa? Waris bau stokin dia kata. Dia pula cakap macam tu. Saya pernah menghadiri banyak kelas faraid tuan-tuan. Dia kata waris bau stokin dia kata. Ada pula istilah dia lah. Itu istilah dia lah. Maknanya ada hubungan tapi jauh. Ada setengah orang kata bau bacang. Bau bacang dah lah jauh lagi kan. Bau bacang ni jauh dah. Dan mereka merupakan keluarga yang amat memerlukan harta pewasiat, terutamanya kerabat yang miskin. Ni tuan-tuan nampak. Wasiat ni kena ambil perhatian banyakkan orang kita ni saya tak bukannya kita orang kata nak komplain pasal orang duk sedekah terus kepada masjid, pusat tahfiz contohlah tapi terutamakan keluarga kita yang dekat kalau mengikut dalam buku yang ditulis ni Masyarakat juga menerima faedah daripada wasiat atau apabila wasiat itu ditujukan kepentingan awam. Seperti minat masjid, surau, sekolah, pustakaan. Masuklah pusat tahfiz lah. Jadi setengah orang dia nak masa hidup ni mungkin harta masih dia nak guna tak. Bila dah mati dia kata tak apalah, dia nak wasiatkan pada institusi tertentu untuk tujuan kepentingan masyarakat. Wasiat juga memberi faedah kepada golongan-golongan tertentu seperti fakir miskin, para ilmuwan dan anak-anak yatim dan sebagainya. Namun dia wasiat ni tidak terhad, bukan tidak terhad, macam mana dia tidak terhad kepada orang-orang tertentu lah. Maknanya kita nak bagi pada siapa pun bagilah tuan-tuan. Hatta disebut juga sini wasiat merupakan salah satu cara untuk mengagihkan kekayaan kepada orang lain yang walaupun orang tu kaya tak. Contohnya orang ni dia kaya tapi dia buat satu aktiviti yang memerlukan sumber kewangan. Contoh tak? Bagi kat dia. Boleh tak ada masalah. Atau kita nak bagi pada bukan Islam pun boleh. Tak, sebab dia bukan waris. Kena faham tak? Dia bukan waris, boleh menerima wasiat tersebut. Setakat ada soalan tak? Jadi kalau ikutkan tuan-tuan di sini ada beberapa hukum kata wasiat ni. Yang pertamanya dipanggil wasiat ini wajib. Wajib ni kata apa? Wajib sekiranya terdapat tanggungjawab syar'i yang perlu dilaksanakan kepada Allah SWT. Apa dia? Antaranya zakat. Zakat. Contoh tak sempat. Tak, mungkin dia tak sempat buat wasiat. Buat wasiat ni wajib lah. Zakat atau haji yang tak sempat dia tunai tak. Macam sekarang ni ramai orang sebab kota tak ada dah. Tak ada kota. Kita tak boleh pergi sekarang ni agak terhad.
Dah berapa tahun dah tak? Masuk ni tahun kedua, tahun ketiga dah ya. Postpone lagi ya. Kafarah, nazar, fidyah dan sebagainya. Yang tanggungjawab ada hak Allah ini tidak disempurnakan atau lalai disanakan ketika hayat seseorang, maka wajib ke atasnya membuat wasiat untuk dilaksanakan oleh warisnya selepas kematian. Mungkin tak sempat lah. Sebab ada kes tuan, saya pernah jumpa satu kes, dia video. Jadi orang ni bila berlaku kematian ya. Jadi kita tanya, ada hutang tak? Arwah ni ada hutang. Dia kata, anak ni kata, tadi kita tanya puasa. Ayah ni macam mana? Ada tinggal puasa tak? Dia kata apa tuan-tuan? Anak ni kata, waris ni kata, saya tak pernah tengok ayah saya puasa. Semua hidup. Ya. Bila dikira-kira fidyah, ini kes ni di belah-belah utara sana tuan-tuan. Sebab dia kita ada kes fidyah ni. Ada fidyah yang kalau kita tinggal sehari, walaupun bertahun-tahun kita tinggalkan puasa tu, dia tetap bayar sehari. Tetapi setengah negeri, bila kita tinggal sehari, masuk dah tahun kedua, dah jadi 2 hari tuan-tuan. Dia double. Kalau 3 tahun, kali 3. Kalau 4 tahun, kali 4. Seterusnya lah. Jadi bila dikira orang ni, dia punya nilai fidyah yang dibayarnya, kalau sekira di negeri tersebut, satu cupak lebih kurang RM4. Secupak RM4. Bila kira jumlah semua 50,000 kena bayar tuan-tuan. Banyak kan? Ada kes. Ada kes ya. Ni sebab negeri-negeri ni tu sebabnya dia agak berbeza-beza dia punya ya pandangan dan fatwa kita berbeza-beza. Jadi itu antaranya, maknanya kalau orang macam ni dia buat wasiat lah. Lebih-lebih lagi ada hutang tertentu yang ya yang wajib kita ni bagi tahu waris-waris lah ya. Sebab kita bimbang ada yang tidak diselesaikan, waris-waris ambil je harta tak tanpa menyelesaikan hutang si mati ya. Demikianlah juga jika berkaitan dengan tanggungjawab dan hak sesama manusia seperti hutang, menyimpan barang lain yang belum sempat diserahkan kepada pemiliknya. Dia pinjam barang tak? Pinjam. Ada pinjam barang yang tak sempat nak pulang. Wajib wasiat wajib dibuat agar waris mengetahui hak orang lain yang terdapat pada harta yang ditinggalkan oleh si mati ya. Ataupun saya banyak kes tuan-tuan ya. Orang ni dia nama dalam geran nama dia. Ni banyak kes. Nama dalam geran nama dia kan. Tapi sebenarnya dia pemegang amanah kepada orang lain. Mungkin masa dia beli tu dikongsi. Ni banyak kes tuan-tuan. Anak-anak tak tahu. Anak-anak tak tahu. Dia kata nama ayah dalam geran, hak akulah. Tapi sedangkan ya, ini banyak pertikaian yang saya jumpa dalam masyarakat kita ya, lebih-lebih lagi zaman-zaman dululah. Contohnya pak mentua saya arwah ya. Dia beli tanah. Guna nama adik. Sekarang dua-dua dah meninggal. Pak mentua saya meninggal, adik dia pun meninggal. Dah berlaku pertikaian antara keluarga adik ayah mentua saya dengan keluarga mentua saya lah. Sampai sekarang tak selesai benda-benda gini kita ni yang wasiat ni kata wajib ni benda-benda ginilah. Jadi supaya tidak berlaku pertikaian ketika berlakunya kematian sunat wasiat ni kepada kaum keluarga yang tidak mewarisi harta pusaka, mereka tergolong di kalangan orang yang miskin. Maknanya tadi kalau ada keluarga yang miskin ni sunat kita buatlah pada lebih-lebih lagi kepada ahli keluarga ataupun waris yang tidak mendapat bahagian, ataupun bertujuan kebajikan kepada para ilmuwan. Contoh tak, kita ada ustaz-ustaz yang orang kata tuan-tuan nak bagi tak. Saya pernah jumpa orang bagi ustaz BMW tuan-tuan. Bagi sebiji BMW kat ustaz. Hebat ada saya jumpa seorang ustaz tu, dia kata orang bagi dia BMW 1, bagi kad, petrol card, bagi apa tu, Tashengo card. Dia kata ustaz gunalah. Sampai bila-bila. Dahsyat ada. Saya jumpa orang macam tu Fakir miskin, yayasan sosial, rumah-rumah kebajikan, pusat-pusat tahfiz, tak kisahlah harus wasiat ni harus dibuat ditujukan kepada sahabat andai ataupun orang kaya. Ini saya kata tadi, orang kaya pun boleh lah wasiat, tapi iyalah tak digalak lah orang kaya dah. Namun begitu mungkin orang ni dia ada memperjuangkan ataupun NGO ada ramai tuan-tuan jadi sahabat-sahabat wasiat kepada dia untuk melaksanakan apa ni supaya NGO ini berjaya sepertinya contohnya Palestin
pergi ke tempat-tempat yang berlaku peperangan. Yang seterusnya makruh. Wasiatnya makruh sekiranya pewasiat seorang yang tidak berharta mempunyai ahli waris yang miskin memerlukan kepada harta pewasiat. Contohnya dia ada ahli waris yang miskin. Dia ada harta tapi ahli waris dia miskin. Itu makruh kita buat wasiat. Bukan semua orang boleh buat wasiat tu. Tengok keadaan dia tu. Kalau dia ni orang yang banyak harta dan waris-waris dia pun tak susah, tak apalah. Tak apa kan. Memerlukan Tapi kalau dia ni yang waris-waris yang tak dapat bahagian tadi lah tuan-tuan, kena faham Yang seterusnya haram. Haram membuat wasiat sesuatu diharamkan syarak. Perkara-perkara maksiat seperti haram hukumnya mewasiatkan arak. Tak adalah tuan-tuan, kita orang Islam tak adalah tak. Membiayai pusat-pusat hiburan yang diharamkan. Tuan-tuan, ini yang ulama juga bicara tuan-tuan. Ada orang dia berwasiat contohnya buat binaan kubur, buat binaan kubur. Itu pun tuan-tuan jaga-jagalah tuan-tuan Binaan kubur ni pun ada ulama kata bukan satu keperluan. Benda-benda gitu kita kena tengok jugalah. Sebab kalau kita tengok di Arab Saudi dia tak ada buat bina-bina kubur ni tuan batu seketul-seketul macam tu je. Itu pun jaga-jaga jugalah. Ataupun dia kata wasiat besok aku meninggal, dia kata kebumikan aku di Perlis contoh. Meninggal di Kuala Lumpur, nak bumi di Perlis. Perlis itu pun kena tengok-tengok, waris-waris pun kena tengok jugalah. Sebab ada kadang wasiat ni kalau menyusahkan waris, itu lebih-lebih lagi yang tidak orang kata tidak disyariatkan, tu kena rujuklah tuan-tuan. Ada kadang-kadang orang kita ni kadang wasiat ikut suka dia. Ataupun dia kata ada satu lagi yang saya pernah jumpa. Besok dia kata aku mati, mu jangan kahwin lagi, dia kata. Tak boleh pula kita kahwin je. Ada juga yang minta kita tak buatlah. Tapi kita nasihatkan dia. Jadi tuan-tuan, jadi wasiat ni kita tengok berapa rukun-rukun yang saya cuba tekankan. Rukun wasiat Okey, rukun wasiat. Sekejap ni. Baru tak sampai separuh lagi kita nak bicara. Sebenarnya banyak ni, tak apa kita cuba baca satu-satu Apa dia rukun-rukun dan syarat wasiat tuan-tuan? Wasiat ni pun ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Yang pertamanya pewasiat itu sendiri. Orang yang nak buat wasiat ni. Orang yang buat wasiat ni fuqaha mensyaratkan seorang pewasiat hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertamanya mestilah baligh. Orang ni baligh. Kalau bawah 18 segi undang-undangnya, dia tidak tidak boleh. Ini undang-undang lah tuan-tuan. Yang keduanya berakal, membuat wasiat atas pilihan sendiri. Kalau di bawah undang-undang dipanggil sui juris. Sui juris ni maknanya dia tak ada pengaruh orang lain. Dia boleh buat keputusan. Sebab dalam keadaan-keadaan tentu kalau dia dah contohnya dah nyanyuk, orang nyanyuk ni pun tengok-tengok tuan-tuan. Dia nyanyuk ataupun dia gila buat wasiat boleh terbatal. Jadi tengok pula orang baligh ni. Baligh macam mana? Wasiat merupakan satu bentuk akad tabaruk. Iaitu akad untuk menyumbang dan menermakan harta benda kepada orang lain. Oleh itu menurut pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i dan Zahiri, kanak-kanak yang belum baligh walaupun telah mumayyiz tidak sah buat wasiat kerana mereka tidak keahlian untuk menyumbang harta. Tapi jaranglah ada orang bawah 18 ni ada harta, jarang Janganlah. Tapi tengah tu dapat pada harta pusaka aja tuan-tuan. Pernah saya jumpa satu kes ayah tinggal 15 juta, 15 million Anak masa ayah mati bawah 18 lah, tapi masa diuruskan pusaka tu umur dia dah 19. Jadi anak lelaki seorang, anak tunggal. Tinggal mak dengan anak, dua je. Mak ni kalau dari segi hukum faraidnya sebab ada anak dapat 1/8 bahagian. Anak 7/8 tuan-tuan. Itu sebabnya ada keperluan buat hibah nak dalam keadaan-keadaan tertentu Sebabnya dalam keadaan ni, jadi bila kita kira faraid daripada 15 juta tu 1/8 dapat kepada ibu lebih kurang 3 juta. Anak dapat 12 juta tuan-tuan. 12 juta dapat buat apa? Umur 19 tahun masuk dapat dalam akaun dia 12 juta. Habis tuan-tuan. Berapa tahun tak sampai berapa tahun habis. Pertama sekali apa dia buat? Dapat duit beli Ferrari.
Dapat Ferrari. Kadang-kadang tentu kita tengok juga ada. Ada keadaannya sebab keperluan ya semasa kita hidup ni buat perancangan tuan-tuan ya, wasiat, hibah, amanah dan sebagainya. Inilah ya tujuannya kita belajar buku. Sebab kalau faraid ni ya sebab kita tengok dari sudut hukum, dari sudut undang-undang dan sudut amalan. Ya. Sebabnya kita tak boleh nak bicara bab hukum saja, tuan-tuan kena tengok undang-undang dan juga amalan dia. Jadi ini berlaku dalam masyarakat yang kes-kes yang kita dah jumpa ya. Namun begitu mazhab Maliki dan Hambali pula tidak mensyaratkan balik sebagai syarat. Ada pula imam-imam lain ni. Kita nak bicara imam-imam lain ni panjang cerita lah tuan. Saya tak nak sentuh sangat. Jadi kita ambil Imam Syafi'i ya. Nanti kalau kita mencuba bab lain kan penting kat kita tak. Kalau ikut Imam Syafi'i mestilah balik ya. Yang keduanya berakal. Disyaratkan pewasiat seorang yang berakal kerana wasiat yang seorang yang gila atau pengsan ataupun yang dipanggil apa pitam. Orang pitam ya. Orang pitam ya. Apa yang panggil? Ataupun ada yang dipanggil tadilah ya. Dia kejap okey, kejap tak okey ya. Itu pun jaga-jagalah tuan-tuan ya. Dia kejap on kejap off ni. Apa dia panggil orang apa? Kejap dia on kejap dia off. Masa dia gila kan dia buat gila dia kan. Masa dia okey dia solat apa semua. Masa dia gila dia kan naik syekh tuan-tuan. Orang macam itu jaga-jaga juga. Adalah tidak sah ya. Manakala wasiat seorang yang safih ataupun apa safih ni adalah sah. Safih ni apa dia? Safih ni ialah seorang yang tidak pandai mengurus hartanya dengan baik atau ada juga ya. Maknanya orang yang sebabnya imam-imam tertentu ni dia ada pandangan-pandangan tersendiri. Tapi kita ambil Imam Syafi'i dia straightforward lah ya. Orang yang gila, orang yang yang on and off tu itu jaga-jaga ya. Dia pun kena tengok-tengok juga. Yang seterusnya pilihan sendiri ataupun redha. Pewasiat adalah dalam keadaan rela ketika membuat wasiat, bukan dalam keadaan terpaksa ataupun mabuk. Bukan keadaan paksa lah. Itu sebab di dalam undang-undang dipanggil under duress ya. Under duress ni ada paksaan. Orang paksa, anak angkat dia paksa ayah angkat buat wasiat lah. Contohlah. Tapi nak buktikan paksaan ni dalam undang-undang payahlah tuan-tuan. Macam mana nak buktikan ada paksaan tak pada masa ketika dia buat tu. Kena buktilah. Contohnya waris-waris challenge dalam court anak angkat ni pernah orang buat wasiat pada anak angkat tapi dicabar oleh waris-waris. Ada wasiat yang terbatal ya. Ada wasiat terbatal. Nanti kita bincang seterusnya ya. Jadi siapa pula boleh menerima wasiat? Orang yang boleh menerima wasiat ini diketahui ditentukan kecuali untuk perkara kebajikan yang umum. Disyaratkan penerima wasiat mestilah diketahui ditentukan tanpa ada kecelaruan dengan orang lain atau tidak ada kepastian yang ditujukan kepada wasiat kepada siapa wasiat tersebut. Mesti jelas lah nak bagi kepada siapa wasiat tu. Tapi kalau dia kata untuk bagi kepada pusat tahfiz tak apalah, maknanya umum tu bolehlah tuan-tuan. Tapi kalau kepada individu kena jelas siapa individu yang kita nak bagi wasiat tersebut ya. Yang keduanya berkeahlian untuk memiliki harta. Orang yang menerima wasiat ini hendaklah berkeahlian untuk memiliki harta. Sama ada kanak-kanak ataupun orang dewasa, seorang yang berakal ataupun gila. Maknanya orang yang gila dia boleh menerima harta ya. Boleh tuan-tuan. Orang gila dia tak boleh buat tapi dia boleh terima. Tapi kita kena nanti pemegang amanah lah. Ataupun kanak-kanak kanak-kanak kita kena nanti pemegang amanah. Itu sebab di bawah undang-undang tadi, sebab kita ni di bawah undang-undang. Ya tuan-tuan ya. Negara kita ni ada dua undang-undang. Ya. Undang-undang sivil, undang-undang syariah. Ni saya nak draw sikit. Bila berlaku undang-undang sivil dan syariah ni dia agak ni sikitlah ya. Sivil dan syariah. Ya. Jadi kita ada syariah, ada civil ya. Sebab wasiat tuan-tuan, wasiat bagi orang Islam di bawah syariah. Di bawah kita di Selangor ni dia dipanggil enactment wasiat ya. Enactment wasiat orang Islam Selangor lah ya. 1999. So ini rujukan kita lah ya. Tapi di civil dia ada dipanggil akta. Akta wasiat. Ini bagi orang bukan Islam. Ini yang kekeliruan berlaku di akta wasiat 1949. Ini enactment wasiat 19 orang Islam Selangor 1999 pindaan 2016. Negara kita ni tuan di peringkat persekutuan kita ada akta wasiat, di peringkat negeri-negeri
Di Selangor, kita Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah, Kelantan, Pahang. Ada 6 negeri yang ada animal wasiat. Negeri-negeri lain tak ada. Itu sebabnya hakim-hakim tuan, itu sebabnya kita ni, ya. Kalau harta pusaka di sini, proses permohonan harta pusaka di civil, ya. Tetapi bila ada wasiat, dia rujuk dua-dua ni. Ada wasiat ni kita bincang. Ada wasiat yang walaupun orang Islam, tapi di bawah civil. Kita ada satu lagi dipanggil akta wasiat, satu lagi dipanggil akta probate. Probate dan pembahagian ataupun distribution lah. Ini nanti bab yang seterusnya kita bincang tu. Ini saya sentuh sikit-sikit supaya tuan-tuan faham, ya. Wasiat, nanti ada jenis wasiat yang jatuh di sini, ada jenis wasiat jatuhnya di sini. Pelik juga tuan-tuan. Tak boleh dengar lagi? Tak apa, slowly. Sebab kita belajar buat wasiat dulu. Apa itu, kita kena faham dah apa itu wasiat dari segi orang Islam punya, ya. Nanti saya bincang kenapa wasiat tu jatuh di civil, kenapa wasiat setengah wasiat jatuh di syariah. Ini pening juga tuan-tuan. Saya nak explain kepada orang ramai ni. Saya pun sendiri pening nak explain, ya. Sebabnya ada dipanggil itu sebab ada harta yang dipanggil harta pusaka berwasiat, ada pusaka tak berwasiat. Itu nanti kita bincang, ya. Tapi kena faham je lah bahawa ada benda yang jatuh di bawah dua-dua. Itu sebabnya saya suka bincang bukan saja bab hukum, ya. Bab undang-undang, jaga amalan dia. Ini agak susah juga saya nak explain secara detail, ya. Nanti kita slowly perlahan-lahan. Okey. Jadi kita kena tahu orang yang menerima wasiat ni, ya, yang seterusnya mestilah orang ni, tadi kita tahu mestilah berkeahlian memiliki harta, ya. Mana kalau orang tu di bawah umur, bawah 18, kita lantik pemegang amanah. Pemegang amanah ni pun kena tengok juga. Dia sebagai, kalau kita kata kita ada anak bawah 18, ya. Contohnya kalau anak tu anak angkat, ya, kita kena ada, biasanya ada kad kan, anak angkat tu kan. Tapi kalau tak ada tu, tuan-tuan kena satu pelantikan tu kena buat di mahkamah, ya. Dipanggil penjaga harta. Ini di bawah undang-undang syariah, ya. Itu sebabnya kalau ikut penjaga harta ni, kalau kita apa ni, ada bapa sebagai penjaga harta, maknanya kita buat dokumen pemegang amanahnya bapa dia, bapa kandung. Tapi kalau anak angkat, macam mana kita nak cari bapa kandung ni kan? Itu sebabnya keperluan dokumen-dokumen itu perlu, ataupun kita buat pelantikan tu di mahkamah, ya. Kalau ibu dia bukan penjaga harta kan? Ibu bukan penjaga harta dari segi undang-undang. Dia bukan wali mal dia panggil. Itu nanti kita bicara detail. Wali mal ni tentang macam wali lah kan. Kalau kita wali ni, dia maknanya dia tidak boleh sebagai pemegang harta kepada anak tersebut. Sebab anak bawah 18 yang panggil minor ni, itu sebab ada keadaan-keadaan tertentu boleh melibatkan amanah raya. Amanah raya sebagai pemegang amanah harta kepada anak bawah 18 tahun bila ada pengurusan pusaka. Itu nanti kita bincang detail lah, ya. Tapi kena faham bahawa kalau kita nak berwasiat kepada anak bawah 18, kena lantik pemegang amanah, ya. Seterusnya wujud ketika kematian pewasiat. Penerima wasiat disyaratkan hendaklah wujud ketika wasiat dibuat, sama ada kewujudan ini itu secara hakiki ataupun takdiri, seperti janin dalam kandungan. Dia hakiki ni maknanya orang tu mesti wujud lah. Pada tarikh kematian itu orang tu ada hidup. Kalau dia mati dulu tak adalah tuan-tuan. Contohnya saya wasiat kepada si A ni mati dulu. Batal lah wasiat tu. Sebabnya saya kena mati dulu baru dia mati. Dah. Kalau saya mati lepas berapa ketika dia mati, itu sah lah, tapi dapat pula ke waris-waris dia, ya. Sah wasiat tersebut. Tapi kalau dia ada, masa saya mati, itu maknanya dapat lah. Mana kalau dia mati dulu, tak dapat. Sama juga janin tuan-tuan, ya. Sebenarnya kalau ikut hukumnya boleh kita wasiat kepada anak dalam kandungan, boleh, boleh. Tapi itu pembicaraan dia akan dibicarakan panjang lagi lah, ya. Cumanya dia kata apa sini, menurut hukum wasiat kepada bayi dalam kandungan adalah sah menurut jumhur fuqaha, boleh wasiat. Hak bayi dalam kandungan kata wasiat sama kaedahnya dengan hak bayi ke dalam harta pusaka. Mana harta pusaka pun kalau meninggalnya seorang itu, dia ada anak dalam kandungan isteri dia. Anak, sebab kita bila berlaku keadaan itu, kita tunggu anak tu lahir, baru kita bagi harta pusaka tersebut. Tapi kalau nak bagi juga, ada kaedah dia lah. Itu kita bincang kemudian. Ya?
Yang seterusnya bukan pewaris, bukan waris pewasiat. Tuan-tuan. Jadi wasiat ni, ya, dia bukanlah waris. Siapa waris? Dia bila kita mati ni ada 25 golongan yang berhak ke atas kita. 25 golongan, ya. 15 lelaki, 10 perempuan. Ya. Namun begitu bila kita ada bapa, ya, bila kita ada bapa, kita tengok sini. Suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan. Contohnya saya meninggal, saya ada ibu, ada bapa, ya. Maknanya bila ada anak lelaki, ada bapa saja, ya, dia tak pergi mana. Sebabnya dipanggil dia apa ni, menghijab, ya, bapa dan anak lelaki ni menghalang waris-waris lain dapat bahagian, ya. Jadi mereka ni bila berlaku kematian kat atas saya, contohnya saya ada ibu dan bapa, yang berhak ni sajalah bapa, ibu, isteri atau suami lah, ya, isteri atau suami, anak lelaki, anak perempuan. Lima golongan saja yang berhak, ya. Kalau tak ada anak lelaki, tak ada bapa, dia pergi. Dia panggil pergi ke atas, pergi ke datuk ataupun pergi ke ada pergi ke tepi, hawashi dia panggil, ya. Sama ada adik beradik atau pok saudara. Saya pernah ada satu kes, tuan-tuan. Anak lelaki kepada sepupu lelaki dapat bahagian. Jauh kan. Jadi maknanya bila dia kata waris, ya, inilah yang dia katakan waris. Saya sebagai bapa, ya, saya tidak boleh berwasiat kepada isteri saya. Saya tak boleh wasiat kepada anak lelaki, tak boleh wasiat kepada anak perempuan, tak boleh wasiat kepada bapa saya, tak boleh wasiat kepada ibu saya. Itu makna ini waris. Kalau saya ada anak angkat, contoh saya ada ambil anak angkat, ya, anak angkat kan. Anak angkat dia bukan waris, boleh. Ataupun adik-beradik saya kan. Adik-beradik lelaki atau perempuan, saya boleh. Itu sebab kita digalakkan kita buat wasiat kepada siapa tadi? Kepada adik-beradik yang tidak menerima bahagian. Namun begitu ada kadang-kadang itu adik-beradik waris, ya. Adik-adik waris. Ada keadaan dia begitu. Ada keadaan masa dia hidup, masa dia bagi wasiat tu, adik-beradik dia bukan waris. Tetapi ada keadaan besok dia meninggal, jadi waris. Itu ada keadaan nanti kita bincang kemudian. Sama juga tuan-tuan ni, anak ni ada anak apa, ada cucu apa semua, ataupun dia ada cucu kan, ada cucu. Ada cucu kan. Dia boleh wasiat pada cucu, ya. Ini maknanya ini bukan waris, ya. Ini bukan waris. Begitu juga ini bukan waris, ya. Mana bukan waris, dia berhaklah. Anak angkat bersama juga, dia bukan waris, ya. Bukan waris, berhak menerima wasiat. Sebab Rasulullah kata fala wasiata liwaris. Sebab waris-waris sudah ada apa? Sudah ada hak masing-masing, ya. Kalau kita tengok dalam Quran ditentukan tak? Bahagian bapa 1/6, bahagian ibu 1/6, bahagian isteri 1/8 kalau ada anak, ya. Baki asobah kepada anak lelaki dan anak perempuan. Nanti kita bincang detail, ya. Ini cuma secara ringkas beginilah. Ada soalan tak? Ada mungkin ada beberapa minit, ya. Ada soalan? Setakat ni ada soalan? Ke laju sangat? Banyak lagi buat wasiat ni pun saya bincang, dan 3 kuliah pun tak habis. Buat wasiat sahaja 3 kuliah saya bincang. Sebab ramai orang kita tak faham lagi tak. Wasiat ni ramai saya jumpa, masih lagi orang kita ni berwasiat kepada waris-waris, kepada anak, kepada isteri. Tapi isteri dia jarang, dia nak wasiat kepada suami tu kan. Dia kata takut suami kahwin lain. Sedangkan suami ada hak, kan. Suami kalau isteri yang meninggal, suami dapat 1/4 kalau ada anak. Tak ada anak, setengah, ya. Isteri kalau tak ada anak, bila suami tak ada anak, isteri dapat 1/4. Ada beza, ya. Dalam Quran dia sebut jelas, ya. Bahagian lelaki 2, perempuan 1. Itu sebab kalau tuan-tuan tengok, ya, bahagian suami isteri 2 kali ganda, kan. Nanti kita bincang lagi, ya. Okey. Ada masa lagi ke saya nak berkuliah lagi? Ada masa? Dah habis masa dia. Kalau ikut setengah dia SOP dah habis. Boleh lagi? Habis dah. Okey. Jadi kalau ada soalan seperti biasa, adik-adik ada soalan? Boleh faham ke? Ada kelas ke mengenai wasiat? Pernah belajar mengenai apa itu wasiat? Belum. Saya rasa tingkatan 5 ada. Okey, kalau ada soalan seperti biasa 012 315 3150, ya, 3150. Boleh WhatsApp pada saya lah sebarang soalan, ya. Nanti kita bincang lanjut, tuan-tuan. Bab wasiat ni saya
masih nak tekankan, ramai orang kita ni masih bergaduh ni. Masa kita nak urus pasal ayuh dah buat wasiat. Saya kata, dia wasiat kepada siapa? Kepada saya. Saya tu siapa? Saya ni anak dia. Anak saya kata tak sah. Jumhur ulama mengatakan wasiat kepada waris tidak sah. Okay, setakat ni cukup lah. Nanti kita sambung lagi ya. Saya mohon maaf banyak-banyak. Segala kesilapan daripada saya, yang benar itu datang pada Allah SWT. Wallahu alam ya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.